sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton Naswan Channel. Untuk perkongsian hari ini, masih lagi di Mesir, saya akan membawa anda melancong ke destinasi seterusnya, iaitu ke Piramid Giza. Tidak lengkap percutian anda ke negara Mesir dengan tidak melawat ke piramid. Lawatan seterusnya yang akan saya bawa anda ialah melawat ke Kompleks Piramid Giza. Kompleks Piramid Giza ni dia sebenarnya merupakan tapak arkeologi yang terletak di kawasan Giza. Di tapak arkeologi ini terdapat 3 buah piramid, iaitu Pyramid of Khufu, Pyramid of Khafre dan juga Pyramid of Menkaure. Terdapat juga Sphinx dan pelbagai lagi tempat-tempat bersejarah seperti kuil-kuil dibina berhampiran di kawasan tapak arkeologi ini. Inilah kawasan mengambil tiket masuk ke Kompleks Piramid Giza. Bayaran masuk adalah Egyptian Pound 200, anggaran RM55 seorang bagi dewasa. Mesir menjadi pusat tumpuan pelancongan dunia kerana terkenal dengan pelbagai tinggalan sejarah seperti piramid, patung Sphinx serta mengalirnya sungai terpanjang di dunia yang bersambung dengan Laut Merah, iaitu Sungai Nil. Pengalaman berharga melawat ke negara Mesir sepatutnya tidak harus dilupakan. Bumi Mesir terkenal dengan kisah salah seorang Fir'aun, iaitu pemerintah yang ditelan laut. Ahli sejarah berpendapat Fir'aun yang dimaksudkan adalah Ramses II. Penemuan garam pada mumia Ramses II menjadi antara bukti beliau mati lemas selepas dikatakan bertanggungjawab mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel di Laut Merah. Dalam peristiwa itu juga, jasad Fir'aun diselamatkan untuk dijadikan tontonan buat manusia hingga ke akhir zaman. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah termaktub dalam surah Yunus. Di Kompleks Piramid Giza, terdapat 3 buah piramid, iaitu Piramid Khufu, Piramid Khafre dan Piramid Menkaure. Di antara ketiga-tiga piramid tersebut, piramid yang paling terkenal ialah Piramid Agung Khufu. Piramid Agung Khufu merupakan salah satu daripada 7 keajaiban dunia kuno. Ia dibina sebagai makam untuk Fir'aun Khufu, yang mana piramid ini mengambil masa 20 tahun untuk disiapkan. Piramid ini siap dibina pada tahun 2600 sebelum Masihi dan merupakan piramid yang terbesar dengan ketinggian 138 meter. Piramid Agung Khufu mengandungi 2 juta blok yang setiap satunya seberat 1 tan dan mempunyai tapak seluas 5 hektar serta mempunyai ketinggian 138 meter. Piramid ini mempunyai permukaan batu kapur yang licin dan sudah tentu ia kelihatan sangat hebat ketika ia siap dibina. Kilauan piramid ini dapat diperhatikan di tempat yang berbatu-batu jauhnya. Piramid dibangunkan bukan semata-mata untuk dijadikan makam bagi Fir'aun, iaitu penguasa Mesir kuno, tetapi sebagai rumah yang kekal bagi raja selepas kematian. Piramid ini dibangunkan dengan sistem terowongan yang dirancang dengan teliti. Segala bentuk emas, berlian, mahkota raja, pakaian terbaik, mumia kucing, makanan boleh didapati di dalamnya. Benda-benda ini dimaksudkan dapat menemani raja di alam akhirat sana nanti. Sehingga kini,
terdapat lebih 130 piramid telah ditemui di Mesir. Gimana? Burj Khalifa ya, yang di Dubai. Ini bangunan yang tertinggi di dunia. Karena saat itu piramida ini bukan salah satu keajaiban dunia yang baru, tetapi satu-satunya keajaiban dunia yang kuno yang masih tersisa sampai sekarang. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini piramida kedua. Piramida ini namanya piramida Raja Khafra. Khafra itu anak Raja Khufu. Biasanya pada zaman dulu harus raja menghormati ayahnya. Tidak boleh membangun piramida lebih tinggi dari piramida ayahnya. Karena saat itu piramida itu tingginya yang asli adalah 136 meter, kurang 2 meter dari piramida yang pertama. Tetapi anak itu anak pintar banget. Kenapa? Dia membangun piramida ini di atas dataran tinggi 11 meter. Karena saat itu kalau kita lihat 3 piramida bersama-sama, kita lihat piramida ini yang kedua lebih tinggi dari piramida ayahnya. Dari fondasi ke puncak piramida 136 meter, kurang 2 meter dari piramida yang pertama. Tapi kalau kita lihat, kita akan lihat piramida ini lebih tinggi dari piramida ayahnya karena dibangun di atas dataran tinggi yang lain 10 meter lagi. Di puncak piramida yang kedua, ada lapisan batu kapur yang halus. Ini satu-satunya batu kapur yang halus yang masih tersisa sampai sekarang di puncak piramida yang kedua itu. Semua piramida dibangun dari batu kapur biasa, tidak bisa dengan batu kapur yang halus pada zaman dulu. Semua piramida, tetapi semuanya jatuh kecuali puncak piramida yang kedua. Masih punya lapisan batu kapur yang halus. Sekarang ya piramida ketiga. Ini cucu Raja Khufu, ayah, anak, cucu. Cucu ini namanya Menkaura. Menkaura adalah anak Raja Khafra dan cucu Raja Khufu. Di samping piramida cucunya ada 3 piramida kecil. Lihat ya, ini piramida istrinya, istri Menkaura, dan 2 anaknya perempuan. Ini Pyramid of the Queen. Ya, karena pada zaman dulu mereka membangun piramida yang kecil buat ratu-ratu, piramida yang besar buat raja-raja. Kehidupan selepas kematian adalah sangat penting bagi orang Mesir. Mereka percaya dengan memelihara tubuh orang mati melalui proses mumifikasi, jiwa mereka akan lebih hidup dalam kehidupan selepas itu untuk selama-lamanya. Pada masa sekarang, kebanyakan kelongsong batu kapur piramid telah pun diambil sebagai bahan binaan bangunan di sekitarnya. Yang tinggal hanyalah permukaan batu kasar yang kelihatan pada masa sekarang. Di sini juga anda berpeluang mengambil gambar bersama unta sambil berlatar belakangkan 3 buah piramid yang cukup terkenal di Mesir. Bayaran yang dikenakan adalah $1 sahaja. Dan sekiranya anda ingin merasai pengalaman menunggang unta selama 30 minit, bayaran $10 dikenakan untuk setiap seorang. Lawatan seterusnya ialah ke Sphinx. Sphinx ni dia sebenarnya terletak berhampiran dengan piramid.
dan merupakan patung unik yang berwajah manusia dan berbadan singa. Patung ini berketinggian 20 meter, lebar 19 meter dan juga mempunyai panjang 73 meter. Sphinx adalah patung batu kapur yang terletak di kompleks piramid Giza dan merupakan salah satu mercu tanda paling terkenal di Mesir. Wajah Sphinx mewakili Firaun Khafre. Orang Mesir dan Arab menggelarkan patung Sphinx sebagai Abu al-Hol yang membawa maksud bapa ketakutan. Ia digelar sedemikian kerana rupa wajah patung dan badannya yang pelik serta saiz yang menggerunkan. Saya berharap semoga COVID cepat berlalu pergi dan dapatlah kita melancong bersama-sama ke luar negara. Saksikan video saya yang seterusnya iaitu lawatan ke tembok Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan salah seorang pejuang Islam terhebat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan loceng.